Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatihah, nombor metrik 01 DTK 20F1007. Saya dari kelas DTK 2A. Saya Nur Alia Isyirah binti Jamil Aris, nombor pendaftaran 01 DTK 20F1014. Saya dari kelas DTK 2A. Saya Nurani Humaira binti Muhammad Zaki, nombor metrik 01 DTK 20F1022 daripada kelas DTK 2A. Saya Nur Syazana Idina binti Muhammad Zahidin, nombor metrik 01 DTK 20F1036 dari kelas DTK 2B. Nama saya Alif Syufrian Syah bin Samsudin, nombor pendaftaran 01 DTK 20F1040. Kelas saya DTK 2B. Tuan-tuan, nama saya Utara Syarah Laki Rabi. Nombor metrik saya ialah 01 DTK 20F1080 dan kelas saya ialah DTK 2C. Dan kami adalah dari kumpulan 5. Kirem adalah jenis permainan yang berasal dari Asia Tenggara, menggunakan papan segi 4 yang mempunyai lubang di setiap penjurunya. Oke, pemain yang terdiri daripada 2 hingga 4 orang. Secara bergilir-gilir, dorang jentik gundu untuk menolak kepingan bulat leper masuk ke dalam lubang setiap penjuru. Oke, sejarah permainan Kerem. Permainan Kerem dia berasal daripada India dan kejahan yang serius dimulakan dari Sri Lanka pada tahun 1935. Tapi menjelang tahun 1958, permainan Kerem ni memang diasaskan dari India. Satu papan Kerem yang terbuat daripada kaca ada di salah satu di Patiala, India. Oke. Sebenarnya permainan Kerem ni dia makin banyak diperkenalkan apabila selepas Perang Dunia Pertama. Pembentukan Badan Persekutuan Kerem Antarabangsa telah dibincangkan juga setelah tahun 1950-an lagi. Sehingga pembentukan Persekutuan Kerem Antarabangsa pada tahun 15 Oktober 1988 didelegasi dari India, Sri Lanka, Maldives, Switzerland dan Jerman sebagai ahli telah bertemu di Madras di Chennai. India untuk Kongres Kerem Dunia yang pertama. Persatuan Kerem Antarabangsa telah dibentuk dan diluluskan pertubuhannya serta memperkenalkan Undang-Undang Kerem Antarabangsa yang pertama. Saya akan membentangkan mengenai peralatan yang kita perlukan untuk bermain permainan Kerem. Pertama sekali, kita memerlukan papan Kerem. Permukaan permainan papan Kerem diperbuat daripada papan lapis atau apa jua papan yang sama licin dengan ketebalan tidak kurang dari 8mm dan ukuran minimal 73.50 cm dan maksimal 74 cm, berbentuk segi 4 sama dengan permukaan yang licin. Papan Kerem mestilah dapat menghasilkan pantulan gundu yang beratnya 15 gram tidak kurang dari 3,5 kali apabila dijentik dengan kuat dari garisan dasar ke arah bingkai yang bertentangan. Yang kedua ialah bingkai. Di sekeliling permukaan permainan Kerem mestilah disambungkan dengan lengkungan ke dalam setiap sudut yang diperbuat dari rosewood atau dari kayu keras yang mempunyai pantulan yang baik. Ini adalah lengkungan yang dimaksudkan yang berada di setiap sudut. Yang ketiga ialah saku. Setiap lubang sudut dilindungi dari bawah dengan jaring yang tetap di bahagian bawah papan Kerem. Setiap saku mestilah bulat ke dalam. Saku berada di penjuru setiap papan Kerem iaitu di sini, di sini, di sini dan di sini. Ini adalah contoh saku yang diterangkan. Yang keempat ialah gundu. Gundu mestilah diperbuat daripada apa juga jenis lain dari bahan logam dan gading gajah. Gundu lebih besar dalam dimensi daripada buah Kerem. Loreka hiasan yang tidak menjolok mata adalah dibenarkan di atas permukaan gundu. Ini adalah contoh gundu yang dimaksudkan. Yang kelima ialah buah Kerem atau Keremman. Buah Kerem atau Keremman ialah kayu berbentuk bulat lepeh dan berwarna hitam, putih serta merah. Buah Kerem atau Keremman mestilah berada dalam susunan yang seragam seperti ini. Terdapat 9 buah hitam, 9 buah putih, 1 buah merah atau queen yang berada di tengah-tengah,
Yang keenam ialah tepung atau serbuk. Serbuk diperbuat daripada asid borik yang disembur di atas papan. Ini adalah serbuk yang dimaksudkan. Okey. Kemudian tepung disimpan dalam karung kecil supaya senang ditaburkan sama rata di atas permukaan papan kerem. Serbuk atau tepung ini adalah untuk para pemain mengetuk dan mengangkut buah kerem dengan lancar bersama gundu. Yang ketujuh ialah kaki meja. Papan kerem perlu diletakkan di atas kaki meja supaya permainan boleh dimainkan dalam ketinggian yang selesa tanpa pemain harus membungkuk terlalu banyak. Ini adalah contoh kaki meja yang dimaksudkan. Yang ke-8 ialah kerusi. Ketinggian kerusi untuk pemain duduk tidak kurang dari 40 cm atau tidak melebihi 50 cm. Kerusi yang digunakan mestilah tidak mempunyai tempat galas tangan. Ini adalah contoh kerusi yang boleh kita gunakan untuk bermain permainan kerem. Yang terakhir sekali ialah cahaya. Cahaya diletakkan di tepi atau di penjuru papan kerem. Terdapat juga cahaya yang digantungkan di atas papan kerem. Cahaya atau lampu dapat menghasilkan haba untuk memastikan serbuk tidak melekat pada papan kerem. Ini adalah cara lampu dipasang bagi acara perseorangan. Ini pula adalah cara lampu dipasang bagi acara beregu atau berpasangan. Ada Nur Alia. Seterusnya ialah cara permainan. Permainan kerem mempunyai cara permainan yang tersendiri. Antara cara yang popular yang selalu digunakan ialah pemain akan memasukkan buah kerem ke dalam mana-mana lubang yang terdapat di setiap sudut papan permainan sebelum pihak lawan. Giliran akan berterusan sekiranya dapat memasukkan buah kerem ke dalam lubang. Selain itu, kerem boleh dimainkan secara berdua, iaitu perseorangan lelaki atau perseorangan perempuan, atau berempat, iaitu regu lelaki, regu perempuan atau regu campuran. Format kejohanan perlawanan kebiasaannya bergantung kepada pihak pengunjung seperti acara perseorangan, acara regu atau acara berpasukan. Untuk dua pemain, duduk bertentangan antara satu sama lain. Empat pemain yang duduk bertentangan antara satu sama lain menjadi satu sukan. Satu pasukan untuk buah hitam dan satu lagi pasukan adalah untuk buah putih. Ia adalah untuk acara perseorangan iaitu dua pemain. Untuk acara bergu adalah 4 pemain. Itu sahaja dari saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan yang seterusnya, iaitu Nur Shazana. Ini adalah bagi cara kiraan mata. 1 mata untuk buah hitam, 2 mata untuk buah kuning atau putih dan 5 mata untuk buah yang berwarna merah. Ini adalah cara-cara untuk bermain bising. Pemain mestilah memasukkan dahulu buah kuning, kemudian barulah memasukkan buah hitam. Tapi sekiranya buah hitam tidak berjaya dimasukkan, pemain perlulah meletakkan buah kuning di tengah papan main. Selepas berjaya memasukkan buah kuning dan juga buah hitam, barulah pemain boleh meneruskan permainan dengan memasukkan buah yang berbaki. Dan akhir sekali, pemain perlulah meninggalkan buah merah sebagai yang terakhir. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang undang-undang permainan. Okey, pertama, perlawanan penentuan. Perlawanan penentuan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan memulakan dahulu dan seterusnya yang membuat pemecahan yang pertama. Ia dilakukan dengan cara melambung duit shilling atau cara lain yang sama yang sesuai dengan dia. Okey, penentuan mula juga dilakukan semasa perlawanan penentuan. Okey, seterusnya permainan biji kerem hitam atau putih atau merah. Okey. Pemain yang membuat pemecahan pertama akan menggunakan biji kerem yang berwarna putih. Seterusnya, pemain yang seterusnya iaitu pemain lawan akan menggunakan biji kerem berwarna hitam untuk memulakan pemecahan. Okey, seterusnya undang-undang yang ketiga, kedudukan pemain. Okey. Dalam kedudukan pemain ini, pemain yang bermain secara perseorangan akan duduk secara individu. Contohnya,
pemain lawan akan bertentangan dengan pemain yang dia akan lawan. Okey. Seterusnya ialah pemain yang secara beregu. Kalau secara beregu, pemain yang berkumpulan akan duduk secara bertentangan dengan lawan dia. Contohnya, pemain yang berkumpulan sama akan duduk secara bertentangan dan pemain lawan akan duduk secara bertentangan sekiranya mereka berkumpulan. Okey, tempat duduk hendaklah bertukar semasa perlawanan seterusnya, dan perlawanan dalam permainan beregu, pemain menukar tempat duduknya mengikut sebelah kanan. Okey, undang-undang akhir sekali ialah denda. Kehilangan giliran dan denda sebiji kerem yang akan diletakkan di pusat bulatan dalam keadaan berikut. Okey, pertama, biji pemukul striker tu masuk ke dalam lubang akan dikenakan denda. Kedua, memukul biji kerem di dalam keadaan tidak boleh dipukul dan dipukul secara sengaja akan dikenakan denda. Selain akhir sekali, pemukul ataupun tangan ataupun pakaian yang mana-mana bahagian badan pemain yang menyentuh papan kerem tu akan dikenakan denda. Okey. Penutup. Kesimpulannya, Carrom bukan saja permainan yang menarik yang memerlukan strategi, ketepatan, kreativiti di samping memerlukan kesabaran yang tinggi. Sedar atau tidak, permainan Carrom juga dapat mewujudkan pelbagai bentuk geometri yang perlu difikirkan oleh setiap pemain untuk mencapai matlamat akhir mereka. Penghargaan. Saya amat bersyukur kerana dengan limpahan rahmat serta masa, nyawa dan tenaga yang dianugerahkan kepada saya kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Encik Muhammad Fadil bin Abdullah, kerana dengan tunjuk ajar dan bimbingannya, saya telah membuka ruang kepada saya menyiapkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya kerana memberi saya pemudah cara untuk menyiapkan tugasan ini. Ucapan penghargaan ini juga saya tunjukkan kepada rakan-rakan yang banyak memberi saya tunjuk ajar dalam tugasan ini. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang terlibat secara langsung atau sebaliknya dalam pembikinan tugasan ini. Terima kasih. Kami dari Kumpulan 5 mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Fadil dan rakan-rakan kerana sudi melihat pembentangan kami. Sekian, terima kasih.